Hai, Assalamualaikum. Kembali kita lagi dalam Buletin Gadget minggu ini. Jadi antara berita menarik yang nak ada untuk korang hari ini ialah Sirim jawab isu face mask, Xiaomi jatuh merudum dekat Malaysia, ramai yang bengang dengan IPA mula dan ada lagi berita menarik untuk Buletin Gadget minggu ini. Berita yang pertama, mirip skim pinjaman buku teks, tablet peranti siswa perlu dipulangkan semula. Sebelum ni, Menteri Anwar Musa umumkan permohonan pakej peranti siswa keluarga Malaysia dibuka pada 15 April iaitu hari ni. Macam semua tahu, inisiatif ni adalah untuk memberikan satu tablet kepada semua pelajar IPT dari golongan keluarga B40. Dan tablet ni nanti pula akan dihantar ke tempat pengajian untuk setiap pelajar yang layak dan telah memohon. Untuk pelaksanaan nanti pula akan dilakukan dalam dua fasa. Fasa pertama akan diberikan bermula minggu kedua bulan Jun yang melibatkan 60% daripada jumlah penerima dan diutamakan kepada pemohon yang mempunyai data lengkap. Manakala untuk fasa kedua pula bermula 60 hari selepas fasa pertama dan ini yang melibatkan kes permohonan rayuan. Tetapi, pakej peranti siswa ni nanti kalau korang nak tahu, ia sebenarnya sama dengan pinjaman buku teks ataupun SPBT macam zaman sekolah dulu. Ini bermaksud tablet yang diberikan nanti adalah hak milik kerajaan sepenuhnya dan hanya dipinjamkan sahaja. Jadi bila pelajar dah tamat pengajian, tablet ni nanti akan kena pulang baliklah dekat kerajaan. Walau apa pun lah, kalau korang dah dapat nanti, nak harap tablet yang korang dapat adalah yang berkualiti dan tahan lama. Bantuan IPA mula, anda tidak boleh top up Shopee Pay di 7-Eleven atau beli barang Shopee. Tempoh hari, ramai belia dan pelajar dah mula tuntut IPA mula yang bernilai RM150 dalam salah satu platform e-wallet iaitu Shopee Pay, Grab Pay, Tak Senggut e-wallet ataupun Big Pay. Tapi tak lama lepas penebusan tu, ramai yang dah tebus mula kecewa bila dapat tahu tuntutan melalui Shopee Pay hanya boleh digunakan untuk pembelian offline. Yang bermakna RM150 yang korang dapat tu tak boleh digunakan untuk check out barang yang korang beli dekat Shopee. Sama juga dengan Tak Senggut e-wallet, bantuan RM150 hanya boleh digunakan untuk pembayaran runcit di kedai dan bukan online. Senang cerita, RM150 IPA mula ni hanya boleh digunakan untuk pembelian secara fizikal atau offline di mana-mana premis yang menyokong pembayaran melalui Shopee Pay, Grab Pay, Tak Senggut e-wallet dan Big Pay. So, korang tebus kat mana hari tu? Dah habis ke shopping? Kad Tak Senggut baru berdaya NFC boleh tambah nilai guna e-wallet. Siapa yang gunakan Tak Senggut mesti tertunggu-tunggu ciri yang membolehkan kita untuk top up Tak Senggut secara online ataupun melalui e-wallet. Beberapa hari yang lepas, Tak Senggut secara tak sengaja telah terleakkan satu video dekat YouTube diorang yang memperlihatkan kad Tak Senggut baru yang dinamakan Enhanced Tak Senggut Card. Apa yang diperlihatkan dari video yang dah kena delete oleh Tak Senggut tersebut, kad Enhanced Tak Senggut ni dikuasakan oleh Near Field Communication iaitu NFC. Yang mana kalau nak tambah nilai nanti, pengguna hanya perlu menggunakan e-wallet dan letakkan kad di belakang phone selama 5 saat. Cuma yang tak best dekat sini, menurut CEO Tak Senggut, hanya kad baru ni je yang boleh top up melalui e-wallet. Kalau korang guna kad lama, tak payah mimpi lah. iOS 16 ada beberapa kemas kini baru tapi kekal dengan rekaan sama. Berdasarkan ramalan oleh Mark Gurman, kita akan lihat lebih banyak major upgrades pada iOS 16 dan watchOS 9. Diramalkan bermula dengan iOS 16, mungkin akan ada beberapa improvement ketara termasuk kemas kini pada notifikasi dan juga pada ciri health tracking baru. Walau bagaimanapun, kemungkinan besar desain interface iOS masih kekal sama yang desainnya korang boleh tengok tak banyak berubah sejak dari iOS 7 lagi. Untuk iPadOS pula, mungkin akan ada tambah baik pada interface multitasking dalam iPadOS 16 nanti. Selain daripada itu, Mark Gurman menjangkakan watchOS 9 akan menerima penambahbaikan pada penjejakan aktiviti dan kesihatan. Berbalik kepada iOS 16 tadi, rasanya dah sampai masa dah kot Apple kena tukar desain iOS kepada desain yang baru. Kenapa perlu ada cop sirim?
Ini jawab mereka. Berikutan isu face mask bukan perubatan yang hangat sejak minggu lepas, SIRIM telah mengeluarkan kenyataan untuk menjawab persoalan orang ramai. SIRIM menegaskan bahawa kawalan kualiti ke atas face mask bukan perubatan sama ada keluaran tempatan mahupun import mematuhi standard keselamatan yang ditetapkan. Dan dalam kenyataan yang sama, SIRIM mengatakan akan terus dedikasi dan teliti dalam memastikan kualiti face mask yang bukan sahaja untuk melindungi rakyat daripada COVID-19 tetapi juga untuk tujuan kesihatan dan kebersihan awam. Ini bermaksud penanda SIRIM bukan sahaja diperlukan untuk barangan elektrik dan elektronik yang kita selalu nampak tu, tapi juga untuk kesihatan kita. Akan tetapi, ada satu persoalan orang ramai yang masih belum terjawab, iaitu kenapa baru sekarang dan bukan dari awal COVID inisiatif ni dilakukan. Yang terakhir, pengguna mungkin kecewa dengan Xiaomi, pasarannya mula menurun di Malaysia. Hujung bulan lepas, Xiaomi umumkan jualan smartphone diorang meningkat sebanyak 30% bersamaan dengan 190 juta unit secara global sepanjang tahun 2021. Tapi, bila tengok pada pasaran di Malaysia pula, Xiaomi jatuh merudum dari tangga teratas ke tangga kelima untuk suku pertama tahun 2022. Kalau korang nak tahu, pada suku pertama tahun lepas, Xiaomi number 1 tau dekat Malaysia. Tapi tahun ni lain pula skrip dia. Benda ni berlaku mungkin sebab masalah bug yang tak berkesudahan. And then kita orang baca komen dekat Facebook berkenaan berita ni pula, ramai pengguna Xiaomi bersetuju dengan masalah phone Xiaomi. Dan kebanyakan diorang pula dah berhijrah ke iPhone atau Samsung atau Realme. Dan kalau korang tengok pada graf pun, setakat ni Apple dengan Samsung yang berada di tangga teratas. Harapnya Xiaomi improvekanlah software diorang. Jadi itulah dia rangkuman berita untuk minggu ini. Kita berjumpa lagi di Buletin Gadget minggu hadapan. Annyeong!